Pernah seorang wanita tua datang berjumpa Rasulullah, kata, "Ya Rasulullah, doakan saya dapat masuk syurga." Rasulullah kata, "Tidak ada orang tua masuk dalam syurga." Maka terperanjat wanita tadi dan terus pergi daripada situ. Dan Rasulullah cepat-cepat hantar para sahabat supaya makcik tadi tak lama murungnya. Cepat-cepat bagi tahu kepada makcik tadi, mengatakan berita gembira untuk makcik bahawa maksud daripada tidak ada siapa wanita tua masuk ke dalam syurga, kerana semua wanita syurga akan ditukarkan menjadi wanita perawan gadis yang sangat cantik, yang sangat jelita, yang sangat muda belia dan remaja. Dan makcik dah termasuk daripada kalangan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang cepat masuk, cepat ngam, cepat kamcing dengan bersama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda berbicara apa yang sedang dibicarakan oleh para sahabat. Jika mereka sedang tertawa, baginda sallallahu alaihi wasallam akan tertawa bersama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang para sahabat ceritakan kisah-kisah silam mereka ketika mereka zaman jahiliyah. Kadang ada perkara-perkara yang mengusik hati mereka, betapa jahilnya mereka ketika itu, dan mereka mengatakan mereka mendapat nikmat iman dan Islam adalah suatu perkara yang sangat besar yang mengubah kehidupan mereka. Kadang-kadang apabila mereka cerita balik, mereka throwback, mereka cerita balik kenangan silam mereka kadang-kadang mereka tertawa, dan Rasulullah SAW ikut tertawa bersama dengan mereka. Apakah yang kita dapat belajar daripada hadis ini? Bahawa Rasulullah SAW itu bukanlah seorang yang straight, serius sahaja dalam kehidupannya. Ya? Baginda SAW juga tertawa bersama dengan para sahabatnya. Dan apabila ada jenaka yang dibuat bersama para sahabat, maka baginda SAW juga akan tersenyum, akan tertawa bersama dengan mereka. Bukan bermakna apabila mereka bercerita dengan sesuatu yang mencuit hati ataupun melucukan, Rasulullah mengatakan, "Takuti Allah, ingat akhirat, banyak menangis." Tidak, ada masa-masa tertentu. Ada waktu menangis, ada waktu untuk bersenda gurau, untuk tertawa. Maka baginda SAW melayan para sahabat. Dan baginda SAW sendiri sifatnya adalah seorang yang periang. Saya sebutkan sebagai happy go lucky, kerana baginda adalah seorang yang sangat periang, seorang yang ceria, seorang yang sangat ramah bersama dengan para sahabat. Sebab tu saya mengatakan bahawa Rasulullah adalah orang yang cepat ngam, cepat kamcing dengan orang-orang yang bergaul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka cepat jatuh cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda SAW sendiri adalah orang yang suka bersenda gurau. Namun dalam senda gurau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terselit di dalamnya pengajaran dan juga kebenaran. Baginda tidak berbohong walaupun dalam bersenda gurau, dan baginda tidak melampaui batasan dalam bersenda gurau dan dalam ketawa. Baginda SAW tidak pernah ketawa terbahak-bahak. Para sahabat mengatakan jika ada sesuatu yang melucukan, baginda akan tertawa, dan tertawa baginda SAW itu adalah terbuka luas mulut Rasulullah sehingga dapat melihat gigi belakang Nabi Muhammad SAW. Maka terbuka luas tersenyum itu sehingga dapat melihat gigi belakang Rasulullah, itulah namanya tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah juga menjaga kewibawaan dan juga adabnya. Baginda tidak ketawa terbahak-bahak. Kadang-kadang orang zaman sekarang bila dia ketawa sampai 3 blok yang berikutnya dapat dengar ketawa dia terbahak. Tak tahu apa yang melucukan, tapi subhanallah, tetap Rasulullah mengajarkan akhlak walaupun dalam ketawa. Baginda tidak melampaui batasan dalam ketawa dan juga bersenda gurau. Maka di dalam Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi membawakan hadis-hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bergurau bersama dengan para sahabatnya. Pada suatu ketika, sebuah kisah di mana seorang lelaki datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, haiwan tunggangan saya baru saja mati.
Saya ingin meminta daripada Tuan kalau dapat kurniakan kepada saya, dapat berikan kepada saya haiwan tunggangan yang baru yang saya dapat gunakan, sebab saya orang yang sangat gunakan, sangat sentiasa guna haiwan tunggangan untuk angkat beban, kerana nature pekerjaan saya itu saya sentiasa perlukan haiwan tunggangan yang dapat mengangkat beban berat daripada barang-barang saya. Maka Nabi SAW mengatakan, baik, saya akan berikan anak unta kepada kamu. Saya akan hadiahkan anak unta kepada kamu sebagai ganti kepada haiwan tunggangan kamu yang baru sahaja mati. Maka lelaki tadi terperanjat. Dia memikirkan, kalau baginda SAW bagi anak unta, apa yang dia boleh buat dengan anak unta? Anak unta ini masih lemah dan tidak mampu lagi untuk memikul beban untuk nak dibawa daripada satu destinasi kepada destinasi yang lain. Dan untuk menunggu ia tunggu bertahun, dan dia perlukan haiwan tunggangan dalam kadar segera kerana pekerjaan beliau perlu membawa barang daripada satu tempat ke tempat yang lain. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang saya boleh buat dengan anak unta?" Maka Nabi SAW menjelaskan, bukankah setiap unta itu adalah anak unta? Maka kemudian lelaki tadi tersenyum dan ketawa. Sekarang beliau dapat tangkap, rupanya baginda SAW sebenarnya ingin memberikan unta yang sudah dewasa. Tapi yang dimaksudkan dengan anak unta tersebut, iaitu setiap unta pasti dia adalah anak unta. Ibu bapanya pasti unta, sebab tu dia anak unta. Tidak mungkin unta itu anak kepada kijang, ataupun unta itu anak kepada rusa, ataupun unta itu anak kambing. Unta walaupun dewasa sekalipun, dia tetap anak unta. Demikian gurauan Nabi SAW kepada lelaki tadi. Dalam kisah yang lain, pernah seorang wanita tua datang berjumpa Rasulullah, kata, "Ya Rasulullah, doakan saya dapat masuk syurga." Rasulullah kata, "Tidak ada orang tua masuk dalam syurga." Maka terperanjat wanita tadi dan terus pergi daripada situ. Dan Rasulullah cepat-cepat hantar para sahabat supaya makcik tadi tak lama murungnya. Cepat-cepat bagi tahu kepada makcik tadi, mengatakan berita gembira untuk makcik bahawa maksud daripada tidak ada siapa wanita tua masuk ke dalam syurga, kerana semua wanita syurga akan ditukarkan menjadi wanita perawan, gadis yang sangat cantik, yang sangat jelita, yang sangat muda belia dan remaja. Dan makcik adalah termasuk daripada kalangan mereka. Maka apabila dikhabarkan kepada makcik tadi, gembira makcik tadi, tertawa. Rupanya Rasulullah nak bergurau. Tapi gurauan Rasulullah benar. Dia tidak ada seorang wanita tua renta yang akan masuk ke dalam syurga. Dan semuanya yang meninggal ketika tua bangka sekalipun, semuanya akan bertukar menjadi gadis dan juga perawan yang sangat cantik, yang sangat jelita di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala.